Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, selamat pagi kepada semua pelajar. Semalam selamat tengah hari. So, saya terpaksa record lagi sekali untuk video ini. Sebab video semalam suara tak keluar. Bila suara tak keluar, you all macam mana nak belajar kan? So, saya minta maaf banyak-banyak. So, saya kena record lagi sekali. Nasib baik saya ada audien Haziq dan Hamizan yang tak ada mic. So, it's okay. Tapi tak apa. Cikgu akan bercakap sendirian berhad. Dan kamu boleh respon melalui komen kamu. Okay, kamu boleh respon melalui komen kamu. Okay. Okay, bagus Hamizan. Okay, Hamizan minta maaf banyak-banyak Hamizan. Okay, kalau tak kamu dah siap dah. Okay, so tak apa. Praktis sumatif 4. Okay, kamu tengok buku ke teks kamu muka surat 138. Okay, Hisham. Hisham, kenapa lambat sangat masuk Hisham? Hisham? Okey, kita sambung. Okey, ini adalah praktis sumatif 4. Soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan tindak balas kimia? Okey, apa yang dimaksudkan dan dengan tindak balas kimia? So, dalam tindak balas kimia ini, so kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Okey, dalam buku teks kamu. Okey, sorry. Okey, dalam buku teks kamu, apa yang dimaksudkan dengan tindak balas kimia? Okay, tindak balas kimia apa? Siapa boleh dapat jawab? Apa maksud tindak balas kimia? Cepatlah. Ada jawab ke? Hisham boleh? Apa maksud tindak balas kimia? So, tindak balas kimia adalah apa? Pertukaran daripada apa? Daripada bahan tidak balas. Okay, bahan tidak balas dia tukar kepada hasil tindak balas. Bahan tindak balas dia akan hasilkan hasil tindak balas. Okey, itu. Soalan B pula. Adakah kadar tindak balas dipengaruhi oleh tekanan? So, ingat tak? Ada berapa faktor untuk tindak balas? Kita ada 4. Suhu, kepekatan. Mungkin. Lagi apa? Mungkin. Saiz. Okey. Tekanan. Ada tekanan. Tekanan. So, ada 5 faktor. Bukan 4 ya. 5 faktor. Okey, tekanan. So, tekanan adakah dipengaruhi oleh adakah tindak balas dipengaruhi oleh tekanan? Ya. Okey, tingkat tekanan akan mempengaruhi tindak balas bagi bahan tindak balas yang dalam keadaan gas sahaja. Okey, ini jawapan untuk 1B. Tekanan mempengaruhi tindak balas bagi bahan tindak balas yang dalam keadaan gas sahaja. Okey. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ini sedang sahaja. Kenapa cikgu kata sedang? Okey, ini contohnya macam seorang murid ni dia kata dia kaji faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, dia buat 2 eksperimen. Satu eksperimen dia gunakan ketulan. Okey, ketulan kalsium karbonat ataupun ketulan mama. Yang kedua, set 2 dia gunakan ketulan, dia pakai serbuk dia. Dia pakai serbuk kalsium karbonat. Okey, kalau kamu tengoklah, okey, dia punya tindak balas ni kamu dah tahu. Okey, kalau ini adalah faktor apa? Ini adalah faktor saiz. Okey, kamu dah belajar kalau saiz dia adalah besar. Apa tu saiz dia kecil? Saiz kecil maksudnya luas permukaan. Saiz kecil maksudnya luas permukaan besar. Luas permukaan besar. So, bila luas permukaan itu besar, ini bermaksud, okey, kadar tindak balas akan meningkat. Okey, sebaliknya kalau saiz itu besar, luas permukaan dia akan kecil. So, maksudnya kadar tindak balas pun akan menjadi rendah. Okey, so ini adalah graf yang perlu kamu buat untuk soalan nombor A yang ini. Okay, A tak ada, belum lagi. Okay, yang ini nanti kamu akan buat satu graf. Semalam Hisham dia dah buat dah graf itu. Satu graf dikehendaki set 1 dan set 2 mesti ada dalam satu graf. So, tadi cikgu dah kata, yang atas ini adalah tindak balas yang laju. Yang kadar tindak balas yang cepat. So, adalah set 2 lah. So, set 1 adalah di bawah lah. Cikgu nak buat macam mana cikgu? Kamu pula kalau satu persatu Hisham. Hisham dah buat. Haziq.
dan Hamizan. Okey, Saya kamu punya buatlah. betul. Ha? Betul. Saya punya salah. Betul. Cantik. Itulah namanya smooth. Betul. Bagus. So, paksi Y ini adalah dia punya isi padu. Okey, paksi X ini adalah masa. So, kau buatlah graf macam biasa yang cikgu pernah ajar. Okey, kemudian kamu jawab soalan. Okey, bila kamu jawab soalan ini yang pertama, apa tindak balas yang dimanipulasikan? Apa yang berbeza? Satu kamu pakai ketulan, satu lagi serbuk. Maksudnya adalah saiz ketulan mama. Okey, saiz ketulan mama. Okey, apa pula yang bergerak balas? Kalau kamu tengok dekat sini, isi padu kan? Isi padu ini berbeza kan? Isi padu tu adalah pemboleh ubah yang nampak. Tapi kalau ini kamu lebih sesuai, kamu letak pemboleh ubah yang tak nampak. Apa itu pemboleh ubah yang tak nampak? Iaitu kadar tidak balas. Kadar tidak balas. Okey, kemudian kita masuk kepada pemboleh ubah yang dimalakan. Okey, pemboleh ubah dimalakan ini maksudnya apa yang tetap dalam eksperimen ni. Apa yang kamu buat constant saja. So, kamu mestilah menggunakan jisim ketulan mama ni, sama ada ketulan ke serbuk ke, mesti dalam jisim yang sama. Okey, dalam jisim yang sama, banyaknya mesti sama. Okey, kemudian pergi kepada hipotesis. Kalau cikgu laju sangat bagi tahu, kamu boleh tengok YouTube cikgu lagi sekali. Okey, hipotesis pula kamu mesti kaitkan mengenai MV dan RV. Okey, maksudnya dekat sini semakin kecil saiz ketulan mama, semakin meningkat kadar tindak balas. Cikgu, kalau saya buat jika maka boleh? Boleh? Okey, cuba buat. Jika saiz ketulan mama kecil, maka kadar tindak balas akan menjadi cepat ataupun kadar tindak balas akan meningkat. Itu. Kat sini untuk hipotesis ini sesuai untuk semakin boleh, jika maka boleh. Kadang-kadang ada eksperimen dia tak sesuai untuk semakin, dia sesuai untuk jika maka sahaja. Tengok kepada keadaan soalan. Okey, yang C lah yang tadi cikgu kata, buatkan graf. Okey, buatkan graf, plotkan macam Hisham punya plot semalam, cantik. Saya tengok smooth saja. Okey, kemudian jawab soalan nombor D. Okey, soalan nombor D ni dia kata, kalaulah soalan dia kata ada tentang purata. Purata. Okey, soalan 1, 2, 3 ni kamu dah boleh dapat jawapan daripada jadual. Okey, yang pertama dia kata minit pertama. Okey, kalau minit yang pertama ini untuk set berapa dia nak? Dia nak set 2 je. So, untuk set 2 minit pertama. 1 minit ada berapa saat? 1 minit ada berapa saat kelas? Ada 60. 60. Okey, ada 60 saat. So, pada saat yang ke-60, kamu tengok berapa dia punya isi padu. So, kamu tengok 32. So, kamu bahagilah 32 bahagi 60. So, semalam kita kira dapat 0.54 cm padu S negatif 1. Okey, S negatif 1. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, 2 minit pertama. 2 minit pertama pula, 2 minit ada berapa saat? Ada 120 saat. So, berapa dekat sini? 43. So, 43 bahagikan dengan 120. 43 bahagikan dengan 120. So, kamu akan dapat, kira pakai kalkulator, kamu akan dapat 0.38 cm padu S negatif 1. Tekan kalkulator ya. Ini latihan kami semalam. Okey, yang ketiga, kadar tindak balas purata minit kedua. Beza dia nombor 2 dengan 3. Nombor 2 ni dia kata 2 minit pertama. Soalan nombor 3 pula dia kata minit kedua. Beza. So, minit kedua maksudnya minit yang kedua kamu tolakkan dengan minit pertama. 43 tolak 32. Okey dah. Bahagikan dengan 120 tolakkan dengan 6. 120
tolakkan dengan 60. Bukan 6. 120 tolak 60. So, semalam kami kira kami dapat 0.18 cm padu S negatif 1. Okey. Tapi soalan nombor 4 ni dia kata kadar tindak balas pada masa 60. So, pada masa 60 maksudnya, so nanti kamu ambil, ini kena buat tangent. Okay, yang ini kamu kena buat tangent. Okay, set 2 tadi atas kan. So, contohnya sini 60. Ingat lagi tak tangent? Tangent, ambil pembaris, cikgu kata pastikan terkena dia punya graf. Sampai kamu dapat satu segitiga yang cantik. So, dekat sini, buatkan. Ini adalah X2, Y2. Yang tepi bawah ni, X1, Y1. So, maksud dia, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, nanti kamu akan dapat berdasarkan graf. Semua orang kadang-kadang dia tak sama ya. Dia tak sama. Jawapan Hisham dengan Haziq tak sama. Haziq dengan Hamizan dia tak sama. Jawapan yang berbeza. So, dia tidak akan sama. So, Adi Haris. Siapa itu Adi Haris? Saya tak kenal ni. Siapa tu Adi Haris siapa? Adi Haris. Hakimi, cikgu. Hakimi. Hakimi. Semalam Hakimi ada tak masuk kelas cikgu kan? Hakimi nanti yang ini cikgu ajar semalam punya tau. Yang hari ni punya cikgu akan letakkan dalam kamu punya YouTube. YouTube saya baru letakkan YouTube. Nanti tengok ya. Hari ni belajar bab 5. Okey. So, bab 5. Hari ni belajar bab 5. Kenapa lambat tadi? Pagi tadi masuk Hakimi. Pagi tadi tak sihat sikit. Oh ya, tak sihat. Okey, tak apa. Nanti tengok balik YouTube cikgu ya, Hakimi. Okey. Pergi kepada yang nombor 5. Kadar tindak balas purata keseluruhan. Ni macam mana nak kira? Yang ini senang je. Okey, dia kata nak set 2 je ya. Kamu jangan pula ambil set 1. Set 2 saja. Kat mana dia bermula? Set 2 ke set 1? Set 2 kan? So, set 2 maksudnya mana dia punya bacaan dia constant. Dia start constant dekat mana? Dia start constant pada saat yang ke 150. So, pada saat 150, berapa volume dia? Isi padu dia berapa? 45. So, 45 bahagikan dengan 150. Itu untuk bacaan purata keseluruhan. Yang ini, nombor 5. Tapi, kalau soalan nombor E pula, untuk set 1, tindak balas keseluruhan. Okay, set 1 pula, kat mana dia akan stop? Sama juga macam tadi. Tapi dia stop tadi untuk set 2 150. Untuk set 1 dia stop pada 180 saat. Pada masa itu berapa volume dia? Volume dia adalah 45. So 45 bahagikan dengan 180. So itu yang akan kamu dapat untuk soalan E. Okey. Yang soalan B3 ni sebenarnya dia lebih kepada berfikir. So, kalau ini dia kata sebab pencuci ni ada protis dengan lipase. So, ada mikroorganisma lah. So, namakan dua contoh mangkin. Mikroorganisma ini adalah sebagai mangkin. So, mangkin kita adalah protis dan lipase. Bukan mikroorganisma lah. Dia adalah sejenis enzim. Okay. Protis dan lipase. Yang EB, apa kesan dia? So, perkesan mangkin biologi tersebut pada bahan makan tidak balas, dia akan menambahkan kadar penguraian molekul protein kepada asid amino. Ni semalam kita buat ya, iaitu protis. Okay, lipase pula, dia akan menambahkan penguraian molekul lemak kepada asid lemak dan gliserol. Asid lemak dan gliserol. Okay. Kemudian nombor C, nyatakan satu faktor. So, faktor dia adalah faktor suhu. Kenapa? Sebab pada suhu 40 ni, okay, pada saat yang ke-40 ini, dia punya suhu dia adalah 40 Celsius. Okay, pada masa ini, tindakan dia adalah optimum. Maksudnya, dia boleh bertindak balas pada suhu 40. Okay, itu adalah antara faktor yang mempengaruhi keberkesanan mangkin.
Okey, bagaimana faktor ini mempengaruhi? So, macam tadi dah cikgu kata tindakan optimum pada suhu 40 Celsius. Okey, itu sahaja untuk buku kerja. Okey, semalam pun, okey, lepas buku kerja kita buat apa Hamizan? Minggu semalam, oh Hamizan tak ada. Apa Isyam? Semalam kita buat Isyam, lepas buku kerja kita buat apa Isyam? Kita buat buku kerja. Okey, cuba tengok buku kerja pula. Okey, buku kerja saya expect kamu semua dah siap. Okey, kamu semua dah siap. Saya cuma nak semak sahaja untuk kertas 1 dan kertas 2. Okey, cikgu present now. A window. Okey, ini yang semalam punya ya. Jangan confuse pula. Hari ni belajar tingkatan bab 5 ya. Hari ni belajar bab 5. Bab 4 ni adalah semalam. Okey, semalam yang tak dengar suara tu. Okey, so kertas 1. Okey, kamu tengok balik praktis pengukuhan 4. Okey, semua orang buka buku kerja. Ambil ya Mizan, buku kerja Mizan. Haziq. Oh Zik, kau dah tidur ke? Kau jangan tidur balik Zik. Tahulah mic kau tak ada. Okey, muka surat 52 Haziq. 52. Okey, bagus Haziq. Okey, muka surat 52. Mesti tak buat lagi kan Haziq? Kan? Mesti tak buat lagi kan? Cikgu ulang lagi sekali. Okey. Soalan nombor 1. Okey, antara tindak balas kimia yang berikut, yang mana mempunyai kadar tindak balas yang dapat ditentukan dengan menyukat isi padu gas yang terbebas. So, maksudnya antara A, B, C, D, mana yang akan menghasilkan gas? Kalau ini, iron dengan sulfit tak menghasilkan gas ya. Okey, kemudian plumber dengan nitrat, plumber nitrat dengan nitrat klorida ni, garam dengan garam pun tak ada menghasilkan gas. Yang ketiga ni pun sama, tak ada menghasilkan garam. Tapi kalau yang 4 ini, magnesium dengan hidroklorik asid, dia akan menghasilkan gas apa? Hidrogen. Pavitran, are you with me Pavitran? Pavitran, ini semalam punya tau Pavitran. Okey, hari ni kita belajar bab 5. Okay, nanti cikgu upload dia punya link. Okay, nombor 2. Seorang murid sedang memerhatikan tindak balas antara kalsium karbonat dan asid sulfurik. So, sekarang ni tindak balas antara kalsium karbonat dan asid sulfurik. Okay, dia tanya macam mana penghasilan gas ini dapat ditingkatkan. Maksudnya faktor tindak balas lah. So, kalau kamu tengok, dia kata yang pertama meningkatkan suhu. Mungkin suhu adalah salah satu faktor untuk kadar tindak balas. So, kalau kamu tingkatkan suhu, maksudnya kamu punya kamu punya kadar tindak balas akan meningkat. B, dia kata kurangkan. Tak mungkin. B ni confirm lah salah. Kita mana boleh kurangkan, kita kena lebihkan. Okay. C, meningkatkan saiz. Kalau saiz makin besar, tak boleh lah. Dia kena saiz yang kecil. So, C pun salah. D, menambahkan air. Kalau menambahkan air, dia makin cair. Tak mungkin lah. Okay, tak mungkinlah dia makin cair. So, jawapannya adalah A. Okay, soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 ini adalah graf 1 dalam rajah 1 menunjukkan graf isi padu lawan masa. Okay, dia kata, okay, apa yang berikut, antara berikut yang mana boleh dilakukan untuk menghasilkan graf 2? Graf 2 maksudnya kadar tindak balasnya lagi rendah berbanding dengan graf 1. So, maksudnya kadar tindak balas yang rendah lah. So, yang mana satu? Okay, adakah kita kena panaskan? Kalau panaskan, tambah suhu. Bila tambah suhu, maksudnya kadar tindak balas akan meningkat. Tak mungkin lah A. B, mencampurkan air. Mencampurkan air, dia akan jadi dilute ataupun cair. Mungkin juga B ni betul. Okay, C, menggantikan ketulan zinc. Tak mungkin lah. Okay, kalau jadi serbuk, lagilah kuat dia punya kadar tindak balas. Okay, D, menambahkan larutan kupron 2 sulfat. Kupron 2 sulfat ni makin. Kalau makin, lagilah cepatkan kadar tindak balas. So, jawapan dia adalah B. Takkanlah tak ada seorang punya ajan buat soalan ni. Pelik no pun ni. Okay, nombor 4. Tindak balas antara asid nitrik dengan zinc, okay, akan menghasilkan hidrogen. Okay, tindak balas lengkap dalam masa 60 saat dan isi padu ya adalah, okay, kau kirakan dia kata. So, kamu ambil lah. Isi padu berapa? 120. Bahagikan dengan 60. So, kamu akan dapat 2. Okay, nombor 5. Yang mana tak mempengaruhi kadar tindak balas? Okay, yang tidak mempengaruhi kadar tindak balas iaitu isi padu. Isi padu dia tak ada mempengaruhi kadar tindak balas. Concentration dia, kepekatan dia,
Okey, nombor 6. Kenapa dikata kepekatan larutan meningkat, kadar tindak balas pun meningkat? Sebab larutan itu dia mengandungi bilangan zarahnya lebih. B ya, bilangan zarah yang lebih per unit isi padu. Itu sahaja buat objektif. Kalau yang bahagian B nanti kamu tolong buat maksud kadar tindak balas. Lepas tu kira lah. Berapa isi padu bahagikan dengan 60. Berapa isi 60 pula 120 sebab dia tulis sini 2 minit. Bahagikan, pastikan unit kena ada ya. Kemudian bandingkan. Kamu cakap lah. Kalau kamu tengok sini, kadar tindak balas nombor 2 lagi tinggi berbanding kadar tindak balas nombor 1. So, maksudnya dekat sini, ini bermaksud kadar tindak balas untuk eksperimen 2 lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Dah, siap. So, yang ini pula. Soalan nombor 2A pula. Yang ini penyataan masalah. Dia kata deterjen yang lebih. Syam. Deterjen yang lebih pekat dapat menghasilkan pakaian kotor dengan cepat. Apakah penyataan masalah semalam yang kita buat? Ama, semalam kita buat apa, Ma? Ama jawab yang ni. Ama jawab yang ni ya. Ama dah hilang kau kot. Hilang dah Ama. Jawab itu. Ma, apa penyataan masalahnya, Ma? Yang kamu sebut semalam, bagaimana? Saya ingat perkataan bagaimana kamu tu. Bagaimana apa? Bagaimana kepekatan bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas? Bagaimana kepekatan deterjen mempengaruhi kadar tindak balas. Keberkesanan pakaian kotor ataupun kadar tindak balas. Sebabnya yang ini mengenai pembersihan pakaian kotor. So, bagaimana kepekatan deterjen mempengaruhi cleaning action. Cleaning agent maksudnya kita masalah pembersihan, kadar pembersihan pakaian kotor dengan lebih cepat. Hipotesis. So, hipotesis apa semalam? Jika maka. Yang ini tak sesuai untuk semakin. Jika kepekatan deterjen lebih pekat, maka pakaian kotor lagi cepat untuk dibersihkan. Kalau untuk C ni, kamu tengok buku teks. Macam semalam, buku teks itu pakai sodium thiosulfate kan? Dengan asid. So, kamu tukar sodium thiosulfate tu dengan asid 1 molar dengan 0.1. Kemudian yang kamu pakaikan apa semalam tu, asid tu, tukar kepada zinc. Ketulan zinc. Maksudnya masukkan ketulan zinc. Ini untuk faktor apa ni, Ama? Faktor kepekatan. Kamu buat saja dalam buku teks dah ada dah keluar. Dah ada dah. Muka surat berapa ya? Saya pun tak perasan muka surat berapa. Ada faktor untuk kepekatan. So, nanti boleh tengok ya. Sampai tu je untuk hari ni. Semalam 38 minit. Hari ni kita berjaya buat 23 minit. Bagus. Tahniah kepada pelajar yang sudi datang sekali lagi untuk kelas saya.